Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan? Yang dah masuk cuba komen suara. Okey tak okey, jelas tak jelas? Yang dah masuk cuba komen suara, okey tak okey? Jelas tak jelas? Suara okey? Macam mana suara? Suara jelas, alhamdulillah. Suara jelas. Alhamdulillah. Kita akan mulakan pengajian sebentar lagi insya-Allah. Jemput kawan-kawan kita, tag mereka, ambil link, masuk dalam grup dan sebagainya, insya-Allah. InsyaAllah kita boleh mula sekarang. Saya tanya tuan-tuan, boleh mula sekarang macam mana? Adakah boleh mula sekarang? Kita berhenti di mana bawah ni, Syekh Fahim? Kita berhenti pada ilmu hadis riwayah kan? Ilmu hadis riwayah kan? Hari ini kita masuk syarhul alfaz allati darat bainal muhaddithin. Betul? Syekh Fahim? Syarhul alfaz allati darat bainal muhaddithin. Hakaza? Buku surat 9 kan? Buku surat 9 kan? Fahim? Okey, maknanya kita start muka surat 9 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Buka muka surat 9 semua. Syarhul alfaz allati darat bainal muhaddithin. Syarah mengenai beberapa lafaz ataupun istilah yang mana berkisar di kalangan para muhaddithin. Jadi memang pengajian kita pun memang mustalah hadis. Jadi memang kita kena belajar istilah-istilah yang mana berkisar di kalangan para muhaddithin, baik
para muhaddithin, golongan mutaqaddimin ataupun golongan mutaakhirin. Kita akan jelaskan nanti insya-Allah. Jadi tajuk hari ini adalah syarah mengenai beberapa alfaz ataupun istilah yang mana beredar, berkisar, masyhur di kalangan para muhaddithin. Al-awwalu al-hadith. Pertamanya adalah berkenaan dengan hadis. Wa iz unima anna al-haditha ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, hadis adalah ma udhifa, barang apa yang disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disandar tadi? Baik dari segi perkataan, qaulan. Yang kedua, au fi'lan, ataupun yang disandarkan tadi dari segi perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au taqriran, ataupun yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi adalah dari segi takriran, dan yang keempat adalah dari segi sifatan. Itu yang dikatakan hadis. Hadis ini bila sebut hadis ini dari segi lughahnya hadis. Hadis ini percakapan. Ya, percakapan. Kalam itu juga disebut hadis. Selain itu, hadis juga adalah hadis yang mana kita sebut hadis yang lawan kepada qadim dalam ilmu kalam. Qadim dan hadis, lawannya adalah hadis. Hadis ni maknanya benda baru, yakni al-wujud ba'dal ma'dum. Al-wujud ba'dal ma'dum, itu hadis dalam ilmu kalam. Kewujudan selepas ma'dum, maknanya sebelum ini dia ma'dum, kemudian dia wujudkan Allah Subhanahu Wa Taala, itu dipanggil hadis. Adapun qadim adalah sedia ada, la awwala lahu, yang sedia ada, zat yang sedia ada, zat yang qadim, tidak ada permulaan baginya, itu qadim. Itu dari segi konteks ilmu kalam lah. Itu juga disebut hadis. Tapi hadis secara lughahnya dia adalah, boleh dikatakan kepada jadid, benda yang baru, ataupun kalam, perkataan. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, hal ataka hadithu Musa, tidakkah sampai kepada kamu hadithu Musa, cerita Musa. Hadis itu cerita ataupun kalam. Tidakkah sampai kepada kamu hadithu Musa, hadithul Ghasyiyah, cerita Ghasyiyah, cerita Musa. Kenapa disebut hadis itu disebut cerita? Kenapa? Dalam cerita itu selalunya ada qaul, perkataan, ada fi'lan, ada perbuatan, ada sifat dan sebagainya. Jadi bila sebut hadis, annal hadis ma'udhifa. Hadis adalah barang apa yang diidhafahkan, apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disandarkan itu baik dari segi qaulan, perkataan Nabi. Jadi perkataan Nabi itu juga disebut hadis. Fi'lan, perbuatan Nabi disebut hadis. Atau takriran. Satu lagi istilah. Takrir ni kalau terjemah biasa, penetapan. Takrir, penetapan. Penetapan, ikrar daripada Nabi, pensabitan ataupun penetapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai syariat, orang yang mengimplement segala syariat Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh duduk diam sekiranya sesuatu berlaku di kalangan para sahabat yang berkhilaf dengan syariat. Nabi tidak boleh duduk diam. Nabi tak boleh sukut. Nabi tak boleh duduk diam. Nabi akan bagi tahu hukum sebenarnya. Akan tapi bila sesuatu perbuatan yang dibuat di zaman Nabi dan diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi sukut, Nabi diam. Diam di sini bermakna Nabi tak kata betul, Nabi tak kata tidak. Kalau satu perkara itu berkhilaf dengan syariat, Nabi akan cakap jangan buat, ini salah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang Nabi senyap. Bila Nabi senyap, itu disebut sebagai takrir. Itu disebut sebagai takrir. Contohlah, saya bagi contoh. Nabi tahu di zaman Nabi tahu bahawa sahabat mereka memakai seluar macam kita pakai seluar kan, seluar itu sarawil. Jadi Nabi tak kata boleh pakai ataupun jangan pakai. Jadi itu sabit daripada takrir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada hadis dalam Abu Daud, tak silap saya, mengatakan
Nabi SAW pernah pergi pasar dan Nabi beli seluar. Yang sabit daripada hadis, Nabi pernah beli seluar. Tapi tak sabit daripada hadis Nabi SAW, Nabi pakai seluar. Walau bagaimanapun ada setengah ulama kata Nabi beli untuk pakailah, takkan Nabi nak beli nak simpan saja. Jadi saya nak cerita tentang takrir tadi. Apa saja perbuatan, ahwal yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Bila Nabi tak tegur, Nabi senyap saja, sukut, itu disebut takrir. Jadi apa saja yang berlaku takrir di zaman Nabi SAW di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, itu juga disebut sebagai takrir, itu juga disebut sebagai hadis. Au sifatan, ataupun yang berkenaan dengan sifat baginda Nabi SAW. Kan kita dah bagi tahu kan ilmu riwayah. Ilmu riwayah ni adalah maudhu' dia adalah berkenaan dengan zatun Nabi SAW. Zat Nabi, diri Nabi itu sendiri. Jadi termasuk diri Nabi, qaul Nabi, perbuatan Nabi, ahwal Nabi, takrir yang berkaitan dengan Nabi, dan juga akhir sekali sifat Nabi. Sifat yang berkenaan Nabi, sifat percakapan Nabi, sifat kaifiat berjalan Nabi, sifat dalam Syama'il Tirmizi berkenaan dengan sifat Nabi, bahkan berkenaan dengan uban Nabi ada berapa pun sahabat bilang, ada perawi yang meriwayatkan berapa ketika Nabi meninggal, berapa uban di atas kepala Nabi, bab al-ama'im, bab serban Nabi, bab sarawil, babul libas, pakaian Nabi, semuanya yang berkaitan dengan zat diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia juga adalah disebut sebagai hadis. Okey, buka muka surat 10. Saya tak boleh nak dalam-dalam sangat. Lambat habis lagi tak ni. Sebab lepas ni kita akan masuk lagi kitab yang lebih tinggi lagi, insya-Allah. InsyaAllah kupasan kita semakin dalam insyaAllah. As-sani fayuradifuhu al-khabru ala sahih. Yang kedua disebut sebagai khabar. As-sani adalah khabar. Tadi kita belajar bab hadis, sekarang kita belajar khabar. Kadang disebut juga khabar. Kita orang Melayu khabar ni, kita faham khabar lah, pengkhabaran. Berita, khabar. Kita faham khabar ini surat khabar kan. Jadi dalam kitab ni sebut fayuradifuhul khabru ala sahih. Khabar itu mempunyai makna yang muradif. Fayuradifuhul khabru, muradifnya khabar itu di atas pendapat yang sahih. Dia ada satu istilah dipanggil muradif. Muradif maknanya perkataan yang sama makna. Muradif. Tuan-tuan kena ingat muradif. Dia ada muradif, dia ada taraduf ataupun muradif. Yang kedua ada tabayun. Muradif dan tabayun. Muradif ni sama makna, tabayun ni berlawanan makna. Tabayun, tanaqud boleh juga. Muradif ni yang sama makna. Jadi menurut pendapat yang sahih ataupun menurut dalam kitab lain menyebut adalah jumhur ulama mengatakan makna khabar dengan makna hadis itu sama. Makna yang muradif, makna yang sama. Yang ini seperti mana ta'rif hadis yang kita belajar tadi, maka demikian juga sama ta'rifnya kepada khabar. Itu pendapat yang pertama, pendapat yang paling asah, pendapat jumhur. Yang ini bila sebut khabar, ia adalah hadis. Bila sebut hadis, ia adalah khabar. Itu makna yang pertama. Adapun setengah ulama kata khabar dengan hadis ni, dia bukan makna muradif, malah makna tabayun. Tabayun maknanya makna yang bercanggah. Makna apa? Maknanya bila sebut hadis, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fa'ilin wa ahwalin wa sifatin wa taqririn. Tapi bila sebut khabar, dialah apa yang disandarkan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disandarkan kepada para sahabat dan juga pada para tabi'in, itu disebut sebagai khabar. Tapi apa yang disandarkan kepada hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu disebut sebagai hadis. Jadi bila menurut makna yang kedua itu, dia akan menjadi makna tabayun, makna yang berlawanan. Boleh tuan-tuan? Fahim tu? Kalau faham boleh komen fahim tu. Fahim tu.
Fahim Kamarudin tak apalah, nama dia memang Fahimi lah. Dia sentiasa faham insya-Allah. Tuan-tuan yang kalau faham boleh komen, fahim tu, saya faham. Jadi makna kedua, khabar dan hadis itu, hadis hanya khusus pada Nabi SAW dan khabar hanya khusus kepada selain Nabi SAW, iaitu kepada sahabat dan juga kepada para tabi'in. Dan yang ketiga, makna hadis. Ada pendapat yang ketiga, hadis dan khabar ini dia mempunyai hubungan. Ini dipanggil hubungan. Tadi pada pertama tadi hubungan muradif. Yang kedua hubungan tabayun. Dia ada berlawanan. Yang ketiga dia mempunyai hubungan. Ini dalam mantik ada belajar. Orang belajar mantik, taisiril mantik, dia akan ajar benda ni. Hubungan. Yang ketiga, pendapat ulama kata hubungan di antara hadis dan khabar ini adalah umum wa khusus mutlak. Umum wa khusus mutlak. Yakni hadis itu khusus, manakala khabar itu mutlak. Hadis itu khusus, khabar itu mutlak. Maknanya bila sebut khabar, ianya bermaksud perkara yang disandarkan kepada Nabi, juga perkara yang disandar pada Nabi SAW dari segi fi'il, perbuatan, sifat dan takrir, dan juga perkara yang disandarkan juga kepada sahabat dan para tabi'in. Dengan kata lain, bila sebut khabar, ma udhifa ila nabi wa ila ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu para sahabat dan para tabi'in. Itu bila sebut khabar. Tapi hadis ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Apa yang disandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, itu disebut hadis. Jadi maknanya di sini hadis itu terlebih khusus daripada khabar. Bila sebut hadis, dia hanya dikhusus pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bila disebut khabar, dia umum. Dia juga betul kepada Nabi, betul kepada selain pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu, setiap khabar itu adalah hadis, tidak semestinya setiap hadis itu adalah khabar. Itu makna umum wa khusus mutlak. Setiap khabar itu adalah hadis, tapi tidak semestinya setiap hadis itu khabar. Umum wa khusus mutlak ni kita nak faham. Misalnya seperti Nabi dan Rasul lah. Nabi dan Rasul. Rasul itu khusus, Nabi itu umum. Kenapa? Rasul itu takrif dia adalah Rasul, utusan Allah yang mana dihantar oleh Allah, kemudian di-attachkan sekali dengan kitab-kitab samawi. Seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberi Al-Quran, Daud alaihi salam diberi Zabur, dan sebagainya. Jadi Nabi itu tak semestinya diberi kitab. Ada yang menyambung mashaf-mashaf Nabi-Nabi yang terdahulu, maka dia umum. Maka di sini setiap Nabi itu adalah Rasul, tapi tak semestinya setiap Rasul itu adalah Nabi. Boleh faham tuan-tuan? Jadi hubungan yang ketiga di antara khabar dengan hadis itu ada 3 hubungan. Pertama muradif ataupun taraduf, yang kedua tabayun, yang ketiga umum dan khusus mutlak. Wal atharu 'ala al-mu'tamad. Demikian juga dengan asar. Kita sebut asar kan? Asar. Dia ada satu hadis, ada 2 khabar, yang ketiga asar. Yang keempat sunnah lepas ni. Asar juga, ini istilah-istilahnya dalam ilmu hadis. Asar ini, menurut pendapat yang mu'tamad, pendapat yang lebih kuat, mengatakan asar itu mempunyai makna yang sama juga dengan hadis. Jadi hubungan dia taraduf juga dengan hadis. Dia ada 2 hubungan berkenaan dengan asar. Pertama, menurut pendapat yang paling mu'tamad adalah dia mempunyai hubungan taraduf, yakni sama makna dengan hadis, asar. Tapi yang paling masyhur, pendapat yang kita selalu dengar, bila sebut asar, dia adalah apa yang disandarkan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat khususnya dan para tabi'in. Tapi bila sebut hadis, hanya ma adhafa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diidhafahkan, ma udhifa ila Nabi sallallahu, apa yang disandarkan hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hadis. Jadi itu hubungan di antara asar dengan hadis. Pendapat mu'tamad, bila sebut hadis itulah asar, bila sebut asar itulah hadis. Tapi pendapat yang masyhurnya, bila sebut hadis hanya khusus pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bila sebut asar, ianya khusus kepada selain Nabi, yakni kepada para sahabat dan para tabi'in. Jelas ya tuan-tuan? Ar-rabi', yang keempat, was sunnatu 'inda ba'dil ulama
Demikian juga menurut sesetengah ulama, makna sunnah itu sama makna dengan hadis. Menurut setengah ulama, ba'dul ulama mengatakan perkataan hadis dengan sunnah. Jadi setengah ulama kata bila sebut hadis itu maknanya sunnah lah. Bila sebut sunnah itu maknanya hadis lah. Tapi sesetengah ulama yang lain mengatakan sunnah ada sedikit perbezaan dengan hadis. Apa dia? Hadis itulah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang apa yang disandar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari segi perkataan, perbuatan, takrir dan sifat. Akan tapi sunnah itu lebih luas maknanya. Bila sebut sunnah itu dia lebih luas maknanya. Maknanya sunnah itu apa? Al-maslukatud din. Ad-dinu al-maslukah. Ad-dinu al-maslukatu, yakni agama, bukan, al-maslukatu fid din, jalan yang dirintis di dalam agama. Al-maslukatu fid din, itu sunnah. Jalan yang dirintis di dalam agama. Baik jalan itu melalui Nabi SAW ataupun jalan itu dirintis melalui para sahabat radhiyallahu taala anhu ajma'in, khususnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Faham tak? Bila sebut sunnah dia lebih umum. Bukan jalan Nabi saja, bukan sunnah Nabi saja, malah sunnah dan jalan yang ditunjuk oleh Nabi, juga jalan yang ditunjuk oleh para sahabat, khususnya para khulafa arba'ah. Sebab apa? Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Lazimlah kamu untuk berpegang kepada sunnahku, kata Nabi, dan juga sunnah para khulafa ar-rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Jadi bila sebut sunnah dia umum. Bila sebut sunnah dia umum. Tapi bila sebut hadis dia hanya pada Nabi SAW. Jadi sebenarnya hubungan di antara hadis dengan sunnah, dia ada satu lagi hubungan, dia panggil hubungan umum dan khusus. Umum wa khusus min wajah. Belajar mantik tu kena belajar mantik lah pula. Umum wa khusus min wajhin. Apa maksud umum khusus min wajhin ni? Dalam umum khusus wajhin ni dia kena ada 3 madah. 2 madah iftiraq, 1 madah ittifaq. Tuan-tuan dengar je, tak faham tak apa. Dengar dulu. 2 madah iftiraq. Contohnya setiap sunnah itu, setiap hadis itu tak semesti sunnah, kita nak bagi tahu kan. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin lebih daripada 4 dalam satu masa. Ianya hadis, tapi bukan sunnah. Ada hadis yang Nabi kahwin lebih daripada 4 dalam satu masa, ianya adalah hadis tapi bukan sunnah. Demikian juga contoh-contoh hadis yang mana hadis yang dimansuhkan. Hadis-hadis yang dimansuhkan itu hadis, tapi bila tak diamal dia bukan sunnah. Banyak hadis-hadis yang telah dimansuhkan. Contohnya dulu Nabi SAW bersabda, nahaitu an ziyaratil kubur, aku melarang daripada menziarahi kubur. Fazuruha, Nabi kata sekarang ziarahilah. Kenapa? Ada sebab Nabi larang. Dulu sebabkan orang baru-baru masuk Islam, jadi kalau suruh pergi kubur takut mereka tak dapat bezakan, mereka sembah juga kubur, sebab tu Nabi larang. Sekarang Nabi kata ziarahilah. Jadi nahaitu an ziyaratil kubur, aku melarang daripada ziarah kubur, hadis itu tak boleh pakai dah. Jadi hadis-hadis mansukh dia adalah hadis tapi bukan sunnah. Itu contoh kedua. Ataupun hadis-hadis yang ghair ma'mul biha, yang tak diamal, itu hadis bukan sunnah. Itu 2 contoh. Satu contoh ittifaq adalah seperti mana sembahyang tarawih lebih daripada sembahyang tarawih 20 rakaat. Ianya bukan hadis tapi sunnah. Kenapa? Orang yang pertama yang merintis jalan tarawih sembahyang 20 rakaat adalah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Zaman Nabi tak buat. Zaman Nabi paling banyak buat 8 saja. Maka dia sunnah. Jadi kita ni nak ikut sunnah, kan ikut hadis. Kita ni ahli sunnah wal jamaah, bukan ahlul hadis wal jamaah, ya tuan-tuan. Demikian juga zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, beliau lah orang yang pertama merintis yang mengatakan membuat azan 2 kali pada hari Jumaat. Pada zaman Nabi dulu sekali saja azan. Jadi orang yang pertama yang buat pembaharuan ini adalah siapa? Hazrat Uthman radhiyallahu anhu. Jadi ia disebut sunnah. Azan 2 kali itu sunnah, bukannya hadis.
Faham tak tuan-tuan? Jadi hubungannya adalah umum khusus min wajah. Jadi Nabi SAW menyuruh kita berpegang teguh kepada sunnah, bukan kepada hadis. Memanglah sumber sunnah itu daripada hadis lah, tapi yang kita kena pegang adalah sunnah Nabi SAW. Dalam ayat lain, dalam hadis Nabi lain, Nabi SAW sebut, taraktukum amrain, aku meninggalkan kepada kamu selepas aku pergi nanti dua perkara. Al-Quran, pertama Al-Quran, yang kedua apa? Hadisi kan Nabi sebut? Tak, Nabi tak sebut hadisi, hadisku, sunnati. Al-Quran dan sunnati, sunnahku. Taraktu fikum amrain, aku meninggalkan kepada kamu dua perkara. Pertama kitabullah, yang kedua sunnati, yakni sunnahku. Nabi tak kata hadisku. Lam tadillu ma tamassaktum bihima. Kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang kepada dua-duanya. Kalau kita berpegang pada hadis, kita boleh sesat lah. Sebab apa? Ada hadis yang telah dimansuhkan. Ada hadis yang khusus pada Nabi SAW saja. Seperti mana kahwin lebih daripada 4 tadi. Kalau kita pegang pada hadis, kita akan jadi sesat. Sebab tu kalau kamu tak sesat, kalau kamu pegang pada dua perkara. Pertama, kitabullah Al-Quran. Yang kedua, sunnahku. Sebab tu kita digelar sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Bukannya ada ahlul hadis wal jamaah. Fahim tu? Kalau faham boleh type fahim tu. Al-Khamis. Kemudian ada orang keliru bab sunnah dan sunat. Ada orang keliru bab sunnah dan sunat. Dia dua perkara yang berbeza juga. Satu sunnah, satu sunat. Sunnah itu adalah perkara yang berkaitan dengan nususus syar'iyyah. Perkara-perkara yang berkaitan dengan nas-nas dan dalil-dalil syar'i. Nas syar'i. Nas nak kata Nabi semayang tahajud, ada nas tak? Ada dalil ke tak? Jadi ma yata'allaku bi nususi syar'iyyah fahuwa sunnah. Adapun sunnah itu barang apa yang berkaitan dengan ahkam syar'iyyah. Hukum-hukum syar'i. Hukum-hukum syar'i seperti ahkam sab'ah, seperti hukum yang hukum 7. Orang belajar kitab usul fiqh, dia akan belajar hukum 7. Apa? Wajib, sunnat, mubah, makruh dan sebagainya. Jadi sunnah itu ada berkaitan dengan hukum syar'i, manakala sunnah itu berkaitan dengan nas, nusus syar'i. Jadi sunnat itu dalam hukum sab'ah kita sebut ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sunnat itu barang apa yang akan diberi pahala ketika mana kita mengamalkannya dan akan diazab ataupun akan dibalas sekiranya kita meninggalkannya. Itu sunnat. Itu sunnat. Jadi nampak tak perbezaan di antara sunnah dengan sunnat? Baik, al-khamis wa ammal matnu. Adapun matan, kita pergi pada matan pula, nombor 11. Muka surat 11. Matan hadis kan, kita sebut duk baca matan, dia tu baca matan kitab. Apa matan? Wa ammal matnu, adapun matan, fa huwa ma yantahi ilaihi ghayatus sanad minal kalam. Matan itu adalah barang yang menyampaikan kepadanya, barang yang berhujung kepadanya hujung sanad. Fahuwa ma yantahi, ataupun dia terjemah sini, sedangkan matan adalah suatu penyataan yang berakhir. Fahuwa ma yantahi, satu penyataan ataupun satu ibarat, satu lafaz, satu perkataan yang mana berhujung padanya ghayatus sanad, akhir sanad. Itu matan. Nanti kita sebut dia punya apa itu? Dia punya misal nanti, umpamaan nanti, jadi tuan-tuan boleh faham nanti. Kita tinggal dulu matan, kita pergi pada sanad. Wa amma sanad, adapun sanad adalah jalan yang menyampaikan kepada matan. Wa amma sanad fa huwa tariqu, sanad itu adalah jalan al-muwassilu, jalan yang menyampaikan ilal matan, kepada matan tadi. Nak sampai kepada matan tadi ada beberapa jalan dia. Ada beberapa jambatan nak sampai kepada matan hadis tadi. As-sabi' wa ammal isnadu, adapun isnad pula, satu sanad satu isnad. Isnad sini ada dua makna. Wa huwa raf'ul hadis ila qailihi, ia adalah
mengangkat hadis kepada penyampainya, ataupun menyampaikan hadis, menyampaikan sanad kepada penyampainya. Waqila, dan kata qil, pendapat yang lain mengatakan sanad itu, isnad itu innahu bermakna sanad, ianya membawa makna sanad. Seperti mana ta'rif sanad, begitu juga, demikianlah juga ta'rif isnad. Dia tak ada perbezaan sebenarnya. Sekarang kita mari kepada hadis, kan. Contohnya ada hadis, contoh saya bagi hadisnya. Imam Bukhari kata, saya baca hadis satu contoh pada tuan-tuan supaya mudah, kan. Wa bihi qala haddatsani Abdul Aziz, qala haddatsani Abdul Aziz qala haddatsani Sulaiman an Sur bin Zaid an Abil Ghaith an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tengok di sini mana matan, mana sanad, mana isnad. Jadi hadis Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu al-muwabiqat al-mubiqat, ijtanibul mubiqat. Hendaklah kamu elakkan daripada perkara yang mencelakakan. Asyirku billah, syirik kepada Allah, wasihir, dan sihir. Okey. Daripada hadis yang saya baca tadi, kita pergi kepada satu-satu. Wa ammal matnu fahuwa ma yantahi ila ghayatus sanad. Dia adalah apa yang berakhir padanya penghujung sanad. Jadi penghujung sanad. Apa yang berakhir pada penghujung sanad? Bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Itu berakhir penghujung sanad. Lepas tu apa yang Nabi ucapkan itulah matan. Apa yang Nabi ucapkan di sini? Ijtanibul mubiqat. Jauhilah kamu perkara-perkara yang membinasakan. Apa? Asyirk billah, syirik kepada Allah, wal sihir, dan sihir. Itu matan. Kita pergi nombor 6. As-sadis wa amma sanad, adapun sanad fahuwa tariqu. Dia adalah jalan yang menyampaikan kepada matan. Adapun jalan yang menyampaikan kepada matan, makna di sini nama-nama perawi itu, nama-nama nama-nama si perawi itu sendiri adalah sanad. Contoh di sini, haddatsani, telah menyampaikan kepada aku Abdul Aziz bin Abdullah. Itu sanad. Qala, dia berkata haddatsani Sulaiman, dia berkata telah menyampaikan hadis ini kepada aku Sulaiman. Dia daripada Sur bin Zaid, dia daripada Abil Ghais, dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi nama-nama perawi itu yang menyampaikan kepada matan, itulah disebut sebagai sanad. Tariq, jalan yang menyampaikan kepada matan itu, yakni nama-nama perawi itu sendiri adalah merupakan sanad. As-sabi' wa ammal isnad, adapun isnad adalah raf'ul hadis ila qailihi, menyampaikan hadis kepada penyampai hadis, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Jadi dalam konteks ini contohnya Imam Bukhari kata tadi kan, haddatsani Abdul Aziz, telah menceritakan hadis ini kepada aku oleh Abdul Aziz. Siapa kata tu? Imam Bukhari lah. Jadi bila Imam Bukhari kata demikian, haddatsani fulan qala haddatsana fulan qala haddatsana fulan qala haddatsana fulan qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi bila Imam Bukhari menyebutkan haddatsana akhbarana atau sami'tu sebagainya, sampailah kepada akhir hadis, itu disebut sebagai isnad. Dengan kata lain, isnad ini adalah menjelaskan sanad. Isnad ini adalah menyebut ataupun menjelaskan sanad. Itu disebut sebagai isnad. Itu pendapat pertama. Adapun pendapat kedua mengatakan isnad dengan sanad itu bukan perkara lain, tak apa ni, benda sama saja. Fahimtum? Jadi saya ulangi, matan adalah penghujung sanad, perkataan yang berada pada penghujung sanad. Sanad itu adalah tariq, jalan nak menyampaikan kepada matan, yakni perawi tersebut. Perawi tersebut itu sanad. Sanad melalui fulan. Ataupun isnad, orang yang menyampaikan hadis itu kepada si penyampainya. Yakni di sini konteks ini Imam Bukhari menyampaikan sanad ini kepada siapa yang tukang sebut hadis ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhir sekali, sampai Abu Hurairah, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut isnad. Jadi setakat itulah tuan-tuan boleh faham dulu kan. Tuan-tuan benda ni bukan boleh sekaligus faham. Bila tuan-tuan banyak main hadis, jadi tuan-tuan nampak benda ni, insya-Allah. As-samin, muka surat 12. As-samin wa ammal musnid pula bikasrin nun. Wa ammal musnid bikasrin nun, yakni perkataan musnid ini dengan
nun itu dibaca dengan baris bawah. Itu maksud bi kasri nun. Nombor 8, musnid. Wa ammal musnid, adapun musnid bi kasri nun, yakni nun dengan baris bawah. Sebab apa? Ada datang dengan nun baris atas, dia jadi musnad. Sini nak bagi tahu musnid bi kasri nun. Apa maksud dia? Fa huwa man yarwil hadis bi isnadihi. Musnid itu disebut kepada satu orang yang meriwayatkan hadis dengan sanad, dengan jalan periwayatannya sendiri, dengan sanadnya sendiri. Itu musnid. Itu musnid. Musnid ni orang yang meriwayatkan hadis melalui jalan sanadnya sendiri. Maknanya dia ada sanad lah. Kita yang tak ada sanad ni, kita nak jadi musnid macam mana? Macam saya belajar Bukhari. Jadi saya boleh sebut hadis ini yang saya baca tadi melalui jalan saya sendiri. Saya kena hafal lah 30 lebih jalan sanad tu kena hafal lah. Contohnya qala haddathani ustazi Maulana Syekh Abdul Karim Shah, qala haddathani Syekh Abdul Rahman Miyaranwi, qala haddathani siapa Syekh Abdul Haqqani, qala haddathani Maulana Husin Ahmad Madani, qala haddathani fulan sampai kepada Imam Bukhari. Kepada Imam Bukhari tak banyaklah, Abdul Aziz, Sulaiman, Sur dan Zaid, Abil Ghais, Abi Hurairah. Dia boleh 30 lebih. Jadi kalau saya menerangkan hadis ini melalui jalan sanad saya sendiri, saya adalah musnid. Jadi musnid itu adalah orang yang meriwayatkan hadis melalui jalan periwayatannya sendiri, di sanad sendiri. Tuan-tuan yang tak ada sanad hadis, yang tak belajar hadis, yang tak ada sanad hadis, tuan-tuan hanya terus bagi tahu daripada Bukhari sajalah. Dia tak jadi musnid lah. Faham ya tuan-tuan? Itu musnid. Kita di Nusantara ni musnid Nusantara kan. Musnid Asia yang baru meninggal tahun ini, Syekh apa? Syekh apa nama? Al-Langkati yang baru meninggal ni, orang muda ni disebut sebagai musnid Asia. Anda ingat tak? Yang baru meninggal ni? Alah, terlupa saya nama dia. Syekh terlupa muka dia, gambar nama dia tak ingat. Al-Langkati belakang tu. Syekh apa? Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan minat hadis tak? Di Malaysia kita ni orang yang banyak menceburkan diri dalam bidang hadis. Tahun lepas Ustaz Azlan Aziz meninggal kan. Dan tahun ini Ustaz Allahu Akbar daripada Indonesia yang muda baru meninggal ni, Syekh Husni, masya-Allah. Lupa. Syekh Husni Al-Langkati. Dia musnid Asia disebut. Syekh Husni Ginting kan, masya-Allah. At-tasi' wa amal musnad. Adapun musnad pula, tadi bi kasri nun, sekarang bi fathi nun. Musnad fayutlaqu, maka musnad ini diitlakkan kepada, adapun musnad ada kalanya diitlakkan kepada al-kitab alladhi jumi'a fihi ma rawahu wahidun minas sahabah au akthar. Musnadil Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Ini bila sebut musnad itu dimaksudkannya kepada kitab yang mana dihimpunkan padanya yang diriwayatkan oleh satu orang, yang diriwayatkan oleh satu orang daripada sahabat ataupun lebih sahabat. Jadi kitab-kitab hadis yang dihimpunkan pada kitab hadis tadi, hadis-hadis yang mana perawi-perawinya terdiri daripada sama ada satu orang sahabat saja ataupun lebih daripada seorang sahabat, maka demikian kitab hadis itu disebut sebagai musnad. Musnadil Imam Ahmad, seperti mana yang masyhur sekali adalah musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad. Ataupun makna yang kedua musnad wa yutlaqu ala sanadi kama yati, dimaksudkan dengan musnad di sini adalah membawa makna sanad. Wa yutlaqu ala sanad. Bila sebut musnad, dia makna yang kedua di sini disebut adalah diitlakkan kepada sanad kama yati, seperti mana yang akan dijelaskan kemudianlah. Kita tunggu kemudianlah. Masya-Allah, terima kasih Zulkifli ingatkan saya. Terlupa nama Maulana tadi, Syekh Husni Al-Ginting. Al-Ashir, nombor 10, wa amal muhaddis. Adapun muhaddis pula, muhaddis pula muhaddis, wa amal muhaddis,
gelaran kepada muhaddis, fahuwa man hafiza katsiran minal ahadits. Dialah adalah orang yang mana menghafal banyak daripada hadis, wa alima adalatar rijal, dan mengetahui adalah rijal itu, wa jarahahum, dan kecacatan mereka ataupun kecederaan mereka. Itu disebut sebagai muhaddis. Muhaddis ni dia hafal banyak hadis, tak ada bilangan tertentu, banyak hafal hadis. Kemudian dia mengetahui rijal hadis, perawi hadis itu, dia ni adil ke, siqah ke tak siqah, dhabit ke tak dhabit. Kemudian ada jarah ke tak jarah, ada kecederaan tak. Kecederaan di sini, kecacatan di sini ada dari segi adalah tadi, keadilan tadi, ataupun dari segi dhabit, hafalan dia, ataupun dari segi sebab-sebab yang lain. Dia mengetahui. Itu disebut sebagai muhaddis. Al-hadi asyara, nombor 11, wa amal hafiz. Kemudian hafiz pula. Hafiz dalam bidang hadis ni bukan hafiz Al-Quran. Hafiz dalam bidang hadis ni wa huwa man hafiza mi'ata alfi hadis. Ada orang yang mana menghafal 100,000 hadis. Secara apa? Musnadatan bi asanidih, dan menghafal 100,000 hadis daripada sanadnya. Dengan sanadnya sendiri. 100,000 hadis dia hafal. Itu disebut sebagai hafiz. Seperti apa? Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Hafiz Suyuti, Hafiz, banyak lagi hafiz-hafiz lain. As-sani asyara wa amal hujjah, nombor 12, wa huwa man hafiza 300,000 hadis, adalah orang yang mana menghafal lebih 300,000 hadis, bi asani dia dengan sanadnya. Itu hujjah. Wa amal hakim, adapun hakim, hakim dalam bidang hadis ni lain. Hakim dalam istilah uruf kita ni, tu hakim tu duduk mahkamah, tu hakim lain. Wa huwa man ahata bis sunnah, hakim adalah seorang yang menguasai, yang merangkumi ke semua perkara yang berkaitan dengan sunnah ni, bukan perkara yang berkaitan dengan hadis saja. Itu adalah hakim. Walaupun banyak lagi tuan-tuan kasih Allah Ta'ala ta'rif muhaddis, ta'rif apa, ta'rif hakim, hujjah dan sebagainya. Adapun menurut zaman kita ni, kata Allamah Zafar Ahmad Usmani, sahibu Ilanus Sunan, Ilanus Sunan, Maulana Zafar Ahmad Usmani, ulama yang hebat dalam bidang hadis. Beliau ada karang kitab khususnya Ilanus Sunan. Dia kata mengikut dalam konteks zaman kita ni, ta'rif ini, muhaddis itu dikatakan kepada orang, kalau zaman dulu itulah, dia ada syarat-syarat, ada hafal 100,000 hadis, disebut kepada hakim, kan? Disebut kepada hafiz, nak jadi hujjah kena 300,000 hadis, kan? Itu zaman dulu. Konteks zaman kita ni 100 tahun ke bawah ni, kata Maulana, mereka muhaddis itu disebut kepada mereka yang mendapat ijazat hadis daripada syuyukhnya, daripada masyayikh mereka, lalu mereka menyebutkan diri dalam mutalaah kitab, di dalam tadris wa tadris, dalam mengajar, menyebar dan menyampaikan hadis. Itu muhaddis. Itu muhaddis. Dan yang kedua, hafiz adalah seorang yang mendengar hadis. Bila dia dengar saja hadis, dia dapat mengetahui hadis ini ada dalam sittah ataupun dalam ghair sihah sittah. Hadis ini ada dalam sihah sittah, hadis ini tak ada dalam sihah sittah. Sihah sittah adalah kitab hadis yang 6 yang masyhur. Kitab sahih hadis yang 6, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasa'i. Jadi dalam konteks zaman kita ni, hafiz ini adalah orang yang paling, bila mana dia mendengar hadis, dia dapat tahu, dia dapat detect ini hadis ada dalam sihah sittah, ini hadis tidak ada dalam sihah sittah. Hujjah pula dikatakan pada orang yang mana yang berkata hakaza wa hakaza dalam hadis. Dia kata dalam hujjah itu adalah orang yang mana berkata hakaza wa hakaza dalam hadis. Dia boleh kata hadis ini ada kecacatannya di sini, hadis ini ulama ni kata macam ni, dan orang akur pendapatnya. Itu disebut sebagai hujjah. Walau bagaimanapun tuan-tuan, berkenaan dengan lakab-lakab, gelaran-gelaran muhaddis, apa itu hujjah, hakim, hafiz dan sebagainya, itu sebenarnya adalah mengikut uruf dan mengikut zaman-zaman tertentu. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, bila ditanya ustaz dia, Syekh Zahid Al-Kautsari Al-Hanafi, apakah kesahihan, setakat mana kebenaran gelaran-gelaran yang diberikan kepada seseorang hafiz, hakim, hujjah dan sebagainya, maka jawab Syekh Zahid Al-Kautsari,
Syekh Zaid Kausari Al-Hanafi dia kata yang demikian sebenarnya tidak ada dalil yang khusus. Itu menurut uruf dan menurut zaman masing-masing. Kalau zaman kita ni lain lagi. Zaman kita ni Syekhul Hadis kan. Syekhul Hadis. Demikian juga Syekhul Hadis. Syekhul Hadis zaman dulu bukan senang. Kalau di Pakistan tempat kami, Syekhul Hadis, tempat kami belajar dulu, Syekhul Hadis itu hanya digelar kepada orang yang melibatkan diri dalam hadis dan dia mengajar Bukhari. Dia mengajar Bukhari awal ataupun Bukhari sani lebih 20 tahun. Baru dipanggil Syekhul Hadis. Tempat kita ni Syekhul Hadis dah, kalau di satu-satu madrasah, di satu institusi diberi tugas untuk mengajar hadis Bukhari awal ataupun sani, itu pun dah digelar Syekhul Hadis. Jadi gelaran-gelaran tertentu, kata Syekh Zaid Kausari, dianya tidak ada syarat-syarat yang tertentu sebenarnya, bergantung kepada uruf dan zaman yang tertentu. Kalau tidak, banyak kita lihat dalam kitab Tazkiratul Huffaz misalnya yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi, banyak nama-nama yang mana dia letak nama Hafiz kan? Tapi kalau dilihat dia tak hafal pun sebanyak 100,000 hadis pun, 10% pun tak sampai dia hafal hadis. Tapi Al-Imam Az-Zahabi masih masukkan mereka dalam senarai-senarai para Huffaz. Itu dalam kitab Tazkiratul Huffaz. Wallahu a'lam. Boleh lagi tuan-tuan? Boleh lagi tak tuan-tuan? Cukup setakat ni dulu. Berapa dah? 11.45. Kita start dari 11. Baru 45 minit. Tuan-tuan komen boleh pergi lagi ke? Kita berhenti setakat ni dulu. Mengaji istilah ni dia ni sikit lah. Dia agak rumit sikit dan dia agak kena main otak sikit lah istilah kan. Dan dia agak jemu sikit. Tuan-tuan boleh pergi lagi tak? Saya nak sambung sikit lagi. Kalau tak, cukup dulu. Ada. Komen tuan-tuan. Tuan-tuan ada tadi ke telefon je ada. Tuan-tuan ada tempat lain ni. Masya Allah. Boleh sambung sikit lagi ataupun boleh berhenti kat sini saja. Okeylah, kita sambung surat 14 sikit saja, satu muka saja. Pembahagian hadis. At-taqsimu, pembahagian hadis. Yang qasimul hadisu wal isnadu 'inda aktsaril ulama hadzal fanni ila salasati aqsam. Telah membahagikan hadis dan sanad di sisi kebanyakan ulama hadzal fan, ulama bidang ini, yakni bidang hadis. Telah membahagikan hadis dan sanad di sisi kebanyakan ulama bidang ini ila salasati aqsam, kepada 3 jenis hadis. Jadi kalau sebut pembahagian hadis ni dia banyak iktibar. Dia banyak apa? Dia banyak sisi. Satu dari sisi hadis itu sahih ke tak sahih. Di sini di sisi sampai kepada kita pembahagian lain. Dia banyak iktibar. Tapi di sini dia sebut secara umumnya dalam bidang hadis ini dibahagikan hadis kepada 3. Pertama sahihin, hadis sahih. Yang kedua hadis hasan. Yang ketiga hadis dhaif. Yang ketiga hadis dhaif. Jadi 3 pembahagian hadis. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Jadi hadis 3 pembahagian ini masyhur pada zaman Imam Tirmizi sebenarnya. Imam Tirmizi, yang masyhurnya Imam Tirmizi lah yang memasyhurkan istilah hadis hasan. Walaupun istilah hadis hasan itu sebelum Imam Tirmizi lagi ada ulama lain yang memperkenalkan istilah hasan itu. Adapun sebelum itu, sebelum mereka ulama mutaqaddimin dulu, pembahagian hadis hanya 2 saja. Hadis sahih, hadis dhaif, 2 saja. Hadis sahih, hadis dhaif. Tak ada hadis hasan tengah-tengah. Adapun hadis, orang yang mempopularkan istilah hadis hasan adalah Imam Tirmizi. Malah Imam Tirmizi adalah orang yang mempopularkan, yang mencampur adukkan, yang mengcombinkan hadis hasan sahih. Hadis hasan sahih. Itu kita akan mengaji secara dalam lagi. Apa maksud istilah Imam Tirmizi bila gabungkan hadis hasan sahih, hadis hasan gharib. Kan? Hadis hasan gharib. Itu kan pelik. Hadis hasan, hadis gharib. Digabungkan sekali. Apa maksud Imam Tirmizi? Maka itu kita akan bahas lain. Jadi pembahagian hadis kepada 3 ini masyhur selepas Imam Tirmizi. Adapun sebelum itu hadis hanya 2 saja. Hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif. Sebab itulah kita dengar ada ulama mengatakan hadis dhaif itu adalah lebih aula daripada qiyas, kata Imam Abu Daud. Kan? Hadis dhaif itu lebih aula daripada qiyas. Itu
lebih aula daripada qiyas. Hadis dhaif macam mana? Itu sebenarnya bukan hadis dhaif, itulah hadis darjahnya hasan, hadis darjah hasan. Kenapa dulu tidak ada istilah hadis hasan? Kalau tak sahih dia dhaif, kalau tak dhaif dia sahih. Wa tahta kulli anwa'in bihasabi maratibil quwwah wa maratibil dha'f wa sanutbi'u kulliyatiha bi masyhuratin juz'iyatiha insyaallah taala. Dan di bawah setiap jenis-jenis hadis ini, dan ini di bawah hadis sahih, di bawah hadis hasan, di bawah hadis dhaif ini, ada bihasbi maratibil quwwah, terdapat bahagian-bahagian yang mengikut martabah-martabah. Ada bahagian masing-masing pula. Maknanya setiap jenis ini ada narrow down lagi. Ada dia punya penjelasan lagi mengikut martabah kekuatan hadis itu ataupun kelemahan hadis itu. Dia akan kita pecah lagi. Hadis sahih ni ada dibahagi dua pula, hadis sahih li zatihi, hadis sahih li ghairihi. Begitu juga hasan, ada hadis hasan zatihi, ada hasan li ghairihi. Begitu juga hadis dhaif, dia ada banyak pecahan dia. Ada hadis dhaif, ada mu'dhal, ada mursal, ada hadis hadis dhaif yang lain, dan akan diperincikan nanti bila sampai pada tempatnya nanti insya-Allah. Dan mengikut martabat kekuatan kelemahnya, wasanut bi'u, dan kami akan kemukakan keseluruhannya bi masyhurati juz'iyatiha, dengan perincian secara kullinya insya-Allah taala. Cukup dah dulu hari ni insya-Allah tuan-tuan. Cukup dulu. Lepas ni kita akan masuk sahih li zatihi, sahih li ghairihi, hasan li zatihi, hasan li ghairihi, kemudian masuk ada dhaif, kemudian masuk hadis-hadis yang lain. Insya-Allah kita akan sambung minggu depan insya-Allah taala. Dan kalau boleh hari Sabtu juga, kalau saya tak ke mana, tak sibuk, saya akan buat kelas juga. Tuan-tuan sedia tak kalau hari Sabtu juga? Maknanya kita buat Sabtu Ahad kalau saya tak sibuk. Yang pastinya secara istiqamah hari Ahad kita akan buat. Tapi kalau saya tak sibuk, hari Sabtu juga saya boleh mula kelas. Saya nak tanya pendapat tuan-tuan, boleh tak hari Sabtu juga pukul 11? Sekarang ni kita buat pukul 11 ya. 10.30 tak dan saya nak sibuk. Pukul 11. Hari Sabtu pukul 11, hari Ahad pukul 11. Hari Sabtu kalau saya buat, tuan-tuan sedia tak? Sabtu, tuan-tuan jawab. Sabtu kalau kita buat cepat sikit. Hari Sabtu kalau kita buat kelas, tuan-tuan musta'id, antum musta'idun. Cuba bagi syur. Sabtu dan Ahad kalau saya tak ke mana lah. Sekarang ni PKP saya tak ke mana lah. Alhamdulillah boleh buat lah. Takut tempat lagi saya safar ke mana-mana. Boleh tak hari Sabtu kita buat kelas? Siapa sedia? Tak sedia. Zul Ikhmah tak sedia hari Sabtu. Lagi siapa tak sedia? Syu'ah saja. Siapa sedia hari Sabtu juga? Barang ngaji Ahad saja bila nak habis ni. Okey, tak apalah. Saya hanya tanya show tuan-tuan ni, keputusan hanya pada saya. Kenapa mengikut masa saya? Apapun kalau ada hari Sabtu pun saya akan iklankanlah sehari sebelum ataupun malam itu saya akan iklankan melalui Suara Fahim insya-Allah. Kalau tak ada iklan, anggaplah hari Ahad saja pukul 11 je, bukan pukul 10.30. Pukul 11 insya-Allah taala. Mudah-mudahan Allah Taala berkati pengajian tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan tuan-tuan orang yang menyibukkan diri dalam hadis. Dalam masalah hadis baru kan, Allah Taala senaraikan kita dari kalangan orang yang sibukkan diri dalam belajar dan mengajar hadis, dan Allah Taala bangkitkan kita dalam kalangan para orang yang sibukkan diri dalam perkara-perkara hadis insya-Allah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل أبداننا بطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah.